sah ni ia bukan hak kita. Sini ia bukan hak kita sebagai perseorangan, bukan hak kita dah. Hak ni ia kena naik kepada mahkamah, ia kena naik kepada tempat hakim. Bila orang ni kata sah, orang ni kata tak sah, dia kena orang tengah buat putusan, hakim. Kalau duduk negara Islam, naik kepada raja. Di bawah raja tu tok qadi ataupun hakim. Ayakan dia panggil ke apa? Orang buat kaksing di Salah Kelang tu. Dia ada perintah Islam, dia panggil tok qadi, ataupun dia tukar nama setengah tempat negara, dia panggil hakim. Kena demo ni lah keraksi. Pernikahan ni sah ke tak sah? Balik pak tak ada hak nak ambil keraksi kata sah tak sah. Balik pak tak ada hak. Hak ada haknya dua orang ni. Ya, tok laki dengan bini, lepas tu hakim tu ada hak. Tok laki dua orang tu kata kita turut, hak orang kata sah. Hak ya sah lah. Pak kata tak sah pun tak jadi. Supaya ngak orang semaya tak baca bismillah. Kita kata tak sah, dia kata sah. Pakai hak mana? Pakai tu hak dia kata sah, dia nak turut hak kata sah, jadi hak dia, tak jadi hak kita. Sebab dia orang buat amal, dia punya hak, dia tuai. Dia nak pakai hak mana duduk di dia. Orang luar yang boleh buat keputusannya hakim. Kalau pak tak puas hati, pak kena pergi mengadu kepada hakim. Kita sini kena naik mari ke majlis lah, ataupun pergi kepada cularat atau menteri. Pak kita tak pergi, tak ada nak naik kapal, nak naik kereta, pergi mengadu sana. Tempat kita ada. Mari kepada majlis agama Islam sebagai dia wakil. Wakil cula dia letak jadi wakil dia, naib dia, rang dia dah. Mari sini, orang sini lah nak keasing lagu mana. Bila orang sini keasing kata sah, pakai sah. Orang sini kata tak sah. Itu makna hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum hakim mengangkat akan khilaf. Tak ada khilaf lah, habis. Khilaf sah tak sah tak ada. Jadi sah lah, jadi sah ya. Bila hakim kata sah. Bila hakim kata hakim nak turut, hakim hak tu duduk di hakim, dia panggil bini cai, hak hakim. Hakim wajib dia turut di atas hak muktamad. Wajib atas dia. Lepas tu dia nak pakai hak dhaif betul ni, hak tu serah pada dia. Kita tak ada kena masuk campur, serah kepada dia. Dia nak pakai lagu mana, ya ada kaedah dia tertentu dah. Ya ambil jalan agama, dia kena faham. Kalau tak faham masalah yang nak keasing, dia tak boleh jadi hakim. Sebab tu Allah kata hakim ada dua, tok qadi ada tiga. Satu hak syurga, dua hak neraka. Banyak hak masuk neraka lagi lah. Tok qadi ni dia banyak hak masuk neraka lagi dengan hak masuk syurga. Hak tu duduk di tok qadi sendirilah. Tok qadi yang nak ambil jalan mana duduk di dia. Tu kamar dia. Kalau tengok, kalau mengikut kaedah ni, pak nak pergi menikah dengan tok hak baru tu tak boleh. Salah balik pak tu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak hukum kata batal lagi. Tak ada orang hukum kata batal lagi. Masih dia dua orang tu hukum kata sah. Jadi laki bini dia. Bila jadi laki bini dia, hakim tak hukum kata tak sah nikah, masih duk bini dia. Maka menikah tu orang panggil syarat nak sah nikah, kena perempuan tu yang khaliyah, yang kosong daripada jadi bini orang, kosong daripada iddah, baru sah nikah. Maka hak ni sekarang pada hukum syarak dia duk jadi bini orang nama dia. Dia kena wipasah nikah dulu, wibata nikah dululah mudahnya. Kena batal nikah dulu, baru boleh nak menikah baru. Maka anak hak lekat tu memanglah kalau dekat dah dengan hak yang pertama, tentu hak yang kedua tu tak dikira. Jadi anak yang pertama, anak benar boleh jadi wali kalau betina, boleh atur semua. Jadi supaya dengan anak hak benar dah, sebab pernikahan dia tu dikira sah, ngikut di atas pendapat hak sah bila berlaku dah. Kerana kita jaga nasab tu lebih aula daripada
kita menghampakan nasab. Nasab tu penting, ada wajah, ada jalan boleh kita nak bangsakan nasab dia, kita kena bangsa. Sehingga ulama kita kata bila dua orang tu berzina, lepas pada berzina tu menikah, lepas pada menikah tu beranak tu nyata asalnya anak tu lekat perut dalam zina, tapi beranak tu lebih pada 6 bulan lepas pada menikah. Bila tok laki hak menikah hak berzina tu mengaku anak dia, ya sabit anak dia pada syarak. Walaupun kita kata boleh dalam berzina, tapi syarak hukum kata anak dia sabit nasab, jadi nasab. Sebab jadi hamparan dia. Al waladu lil firash, Nabi kata. Ulama kita pakai kaedah tu, anak ni bagi hamparan siapa, dia duk jadi bini siapa, anak orang itulah. Kalau mungkin pada syarak, kemungkinan boleh jadi pada syarak, kata boleh jadi anak dia, pas dia mengaku jadi anak dia lah pada syarak. Kita orang kampung tak jadi anak tu anak zina tu, tak leh. Kita mulut kita kena sifar, kena jahit, jangan berkecek bab tu. Kita kena tudung aib orang, jangan tudung. Pas kita berkecek tak kena pula kata anak zina. Sebab pada syarak bukan anak zina dak pada syarak. Dia berdosa dengan Tuhan berzina, hakikat anak berzina sungguh tu suku kira dia dengan Allah. Kita kena pakai zahir. Zahir ni anak dia, syarak naik mahkamah, anak hukum mahkamah kena hukum kata anak dia. Kena faham situ. Kena faham. Begitu lebih kurang yang boleh beri keterangan tajuk sani. Wallahu a'lam. Rasanya boleh faham tak? Ya. Bawa orang lama. Ambo ingat bawa nak makan ikan dia, ingat makan ikan ya. Dia kata nak makan gapo, kita nak gapo hari ni. Naknya ilmu usul. Apa kata dia nak ilmu usul. Ilmu usul tu dia luah banyak je. Supalah supa ilmu dia banyak tajuk dia. Ada tajuk ilahiyat, ada tajuk nabawiyat, ada tajuk sam'iyat. Dia ada 3 tajuk besar-besar di dalam ilmu akidah, ilmu usuluddin. Tajuk habak ke Tuhan, bak ke nabiyah, bak sam'iyat. Akidah ni tak boleh nak fikir dengan akal, tak ada dengan akal, tak ada dengan hak boleh tengok dengan mata kepala, tak ada. Hanya kena terima apa yang Quran royak, hadis royak. Dia panggil sam'iyat, kena dengar hak Quran, dengar hak hadis ya. Syurga, neraka, azab kubur, hak ni yang panggil sam'iyat. Jadi akidah bina di atas dalil sam'iyat yang bahasa qat'i, yang bahasa putus, yang bahasa yakin, yang dilalah dia qat'iyah. Dia panggil sam'iyat. Maka bila kata ilmu usul, hak sungguh pun dia kena tambah. Kita kaedah sikit. Ilmu usuluddin. Kena kata gitu. Sebab dia kaedah kalau kata usul saja tu, bila itlaq usul di dalam kaedah ilmu kena pada usul fiqh. Bila tak ilmu usul fiqh. Usul fiqh tu yang lain, hak tu tajuk lain. Apa kita belajar tak lagi usul fiqh? Dah belajar tak? Belajar tak? Ada belajar usul fiqh? Kalau tak kena dah tu. Kalau belajar tu ya berasa nak kata sikit. Kalau tak belajar tak ada gapo lah. Sebab gapo? Orang belajar ilmu usul fiqh ni, orang nak jadi orang alim, orang mujtahid, orang kelas nak jadi Imam Syafi'i. Tu orang mengaji usul fiqh. Kalau kelas-kelas kita ni tak saduk ngaji-ngaji lah. Awak kena nak masa ya. Orang panggil ngaji nak jadi orang alim besar, hak tak kena turut orang lain dah, jadi mujtahid. Boleh ijtihad. Sebab apa? Dalil bagi fiqh, dalil kata haram. Sebab apa benda ni haram? Dia kena ada dalil dia. Halal dia kena ada dalil dia.
sunat kena ada dalil dia. Dalil ni dalil bukan dalil khusus. Dalil wajib semaya misalnya wajib semaya aqimus solah, itu bukan. Itu dalil khas wajib semaya aja. Dalil kata semaya tu wajib. Ada. Hak mana dalil kata wajib? Dalil wajib tak kira wajib semaya ke wajib puasa ke. Dalil dia lagu mana? Haram minum arak. Haram saja, tak kira haram minum arak, haram berjudi, haram zina, haram curi, haram bohong ni. Gapo dalil dia? Tu. Mengaji nak tahu dalil tu hak tu dia panggil usul fiqh nama dia. Contohnya nak kata wajib, dalil kata wajib kena amar, kena suruh. Allah suruh, Nabi suruh, itu jadi dalil bagi wajib. Tak kira kali dia suruh semaya jadi wajib semaya, kali dia suruh puasa jadi wajib puasa. Tu orang panggil usul fiqh. Pak kita kena tahu mana katik suruh Tuhan. Tuhan suruh ada berapa perkara, Nabi suruh ada berapa perkara, Tuhan larang ada berapa perkara, Nabi larang ada berapa perkara. Tu hak tempat berat kita. Tu tempat berat. Orang kita tak agak pikul cerak dah tu. Tak agak. Hak tu kena ruda 10. Pesen kereta kabak apa kita tak agak muat, pecah tayar tak agak, tak lagi. Patah ring patah tak lagi. Itu panggil usul fiqh tu, usul fiqh. Usul fiqh ni ketentuan bagi orang alim. Orang alim lah. Kalau dia mau ngaji usul fiqh dah hari ni, hamba nak hamba klik dapat kata salah, hamba pun nak turun klik. Kalau dia mau tak klik tak ada dah. Bukan untuk hamba dah. Hamba kena duduk bawah, dia mau kena naik duduk sini. Kalau orang hak boleh usul fiqh, pandai usul fiqh, sebab alim sungguh lah. Itu tanda orang alim sungguh. Kita nak buat dobek, kita nak buh pengkat orang ni alim di dalam fiqh, dia pandai dak usul fiqh. Kalau orang tu pandai usul fiqh, ya, tu boleh kita buh tu orang alim, boleh buh orang alim. Kalau tak pandai dak. Hak tu tak ada orang alim, orang awam, orang tamada je. Tok guru pun tok guru tamada. Tok guru tamada. Bukan mudah. Pak kita jangan kata nak alim sebut hak usul fiqh pun tak pandai. Cuba sebut tajuk usul fiqh gapo atik. Jangan nak kena barang tak kena sebut nama pun tak pandai sebut. Pandai sebut dah. Am, khas, mutlaq, muqayyad, mujmal, mubayyan, bayan. Pandai sebut tak? Beza mutlak dengan am nak beza mana? Tak tahu lah. Nak sebut pun tak pandai, nak kenal barang ke nak. Orang kenal benda ni baru panggil orang alim. Tu alim sungguh pada syarak nama dia. Orang alim sungguh tu. Dari ni nak mintanya usuluddin. Usuluddin. Yang sebenar pun kalau kita tengok sepitah lalu, alhamdulillah kita orang bertani, hamba selalu sebutlah, kita orang bertani bila sebut kata bertani ni masuk belakalah petani hak asal panggil. Pemerintahan petani ni maksudnya menara, maksudnya jala, maksudnya setun. Kita orang petani ni orang yang bernasib baik, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul serupa dengan orang Arab. Allah bagi agama yang betul kepada kita, akidah yang betul, fiqh betul, tasawuf yang betul. Hak Allah hantar mari belakang ni ya Allah nak cuba kita. Dia hantar akidah usuluddin hak ahlus sunnah wal jamaah. Kita mari terima hak tu ni. Kalau Allah tak hantar hak tu, hantar hak sesat, kita sesat habis dah. Di dalam fiqh dia hantar mari hak mazhab yang betul, mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah kita boleh bawa hak betul. Cuma mari belakang ni mari nak kocok nak teh kita tengok ya. Kita nak kemas cara mana? Nak bawa dengan duk tak erti gini ke, nak belajar sikit-sikit. Tu ya nak kocok kita sikit-sikit aja. Maka di dalam bab akidah, kalau kita teh
Teh orang Melayu kita bertani rasanya banyak ke lah, boleh kata 99% lepas. Pas orang Melayu kita bertani ni Tuhan pilih cara kita ajar, cara kita bergerak, cara kita berkecek pun jadi apa, bina di atas kaedah yang betul, akidah yang betul. Alhamdulillah, qada amal berarti. Contoh mana? Contoh kita kata, pertama cuba kita tanya buku ketuhanan, buku ketuhanan orang kita. Kalau tanya Tuhan hak sebenar, Allah ada ke tak ada? Cerak buat kita bertani menara jalan tak ada, jawab kita tak ada tak itu. Semua jawab kata ada. Lepas tu ada ni yang panggil gopo, sifat apa? Sifat nafsiyah ke, sifat salbiyah ke, ma'ani ke, gopo ada bahasa Arab. Oh tu boleh jadi tak tahu. Oh aku tak erti ma'ani makna apa. Tak apa, tak erti hak tu tak apa. Akidah ya tak mesti sebut tu. We kena ya. We kena kata Tuhan ada. Pas bahasa Arab panggil gopo, kidah. Ikutlah kata kidah ke, kata makyung pun tak apa. Ada tu ialah makyung, tak apa juga. Dia pergi kata Tuhan ada ya. We reti kata ada sudah cukup tu. Kena tak? Pas Tuhan ada bila? Siapa buat dia? Siapa buat dia? Dia tanya dia. Boleh jadi dia jerkah. Gopo mu pelat tanya kan? No Tuhan ni pasal buat, siapa nak buat dia? Ya ada dia kalau dah. Tengok dia kena. Orang petani dia jawab itu. Kalau orang petani, kalau luar petani tak tahu. Itu makna orang petani akidah dia siapa akidah yang betul, yang kemah. Betul tu? Tuhan bukan kena buat. Tuhan bukan baru ada. Ya ada yang mari dia ada, yang jenis ada. Tu panggil ada. Pas ada lagu tu yang panggil ada apa lagu tu? Tahu aku tak erti. Tak apa, tak erti tak apa. Dalam istilah ilmu dia panggil ada zati. Bukan ada aridi dah. Ada bahasa zat dia jenis ada. Ada kita ni, ada kita, ada aridi, ada kerana lain. Hak jenis kita ni terima ada, terima tak ada, bukan jenis tak ada kita. Ini ilmu. Tu kecek bab ilmu tu. Bab ilmu yang kecek agak lah. Kita ni jenis mana? Jenis ada ke jenis tak ada? Hak tu lah. Sebab ni bukan kecek bab ilmu, bukan bab kita pegang dak suku. Bab ilmu kalau tanya Allah jenis apa? Jenis ada ke jenis tak ada? Ya jenis ada. Tak ada ya tak bertemu dengan dia, tak bertepuh dengan Tuhan. Tak ada, belum ada pun tak ada. Tak ada lepas ada pun tak. Ya tak bertemu. Ya terima ada so ya. Tuhan lain daripada Allah ya jenis tak ada. Ya tak terima ada, tak boleh ada. Kita benda jenis terima dua belah. Benda jenis terima dua belah ni diberi nama, diletak nama jaiz. Diberi nama dengan kata mungkin nama dia. Dia panggil jaiz, dia panggil mungkin. Sebab tu ada kita, dia panggil apa ada kita? Ada kita panggil wajib ke? Ada kita panggil mustahil ke? Tahu aku tak erti. Tak erti tak apa. We tahu kata kita boleh ada, boleh tak ada sudah. Terima ada, terima tak ada. Hak ni kena hak tu. Tak kena hak ni salah di dalam akidah. Salah besar. Salah besar. Ada Tuhan. Apa hukum ada Tuhan? Tak pandai nak oyak bahasa Arab, tak oyak tak apa. We reti dalam hati ada Tuhan, tak terima tak ada. Dia tetap ada so je. Tu lagu tu tak apa. Itu nama dia ada Tuhan, hukum dia wujub, wajib akli nama dia. Itu nama orang kena Tuhan. Tu kena hukum sifat nama dia. Kena Tuhan dia kena hukum sifat dia. Apa hukum sifat wujud? Apa hukum sifat kidah? Apa hukum sifat baka? Apa hukum sifat qiyamuhu binafsi? Apa hukum sifat ilmu? Kena hukum tu. Hak ni lah hak ulama kita kata kita kena faham hukum akal. Kena reti hukum akal. Kalau tak reti hukum akal tak sah akidah.
oi kok mana akal mari hubungan sah akidah pula dah. Tu. Tu orang tak faham, ngaji tak siapa tak faham. Reti hukum akal ni kena reti hukum sifat. Misal nak tanya, Tuhan ada ke tak ada? Ada. Apa hukum ada Tuhan lagu mana? Boleh jadi tak dia tak ada? Mau pergi lagu mana Tuhan? Oh aku pergi Tuhan ni dia ada. Lepas tu dia boleh jadi tak ada? Boleh jadi satu harinya boleh jadi mati Tuhan. Dia tak kena hukum sifat. Orang ni masih kafir lagi, tak sah lagi akidah dia. Tak boleh. Dia kena hukum ada Tuhan wujub. Apa wujub? Tak terima ternapi, tak terima dak. Dia tak boleh tak ada dia. Tu baru kena Tuhan sungguh. Tuhan kuasa, Tuhan hidup tak? Hidup. Apa hukum hidup Tuhan? Boleh jadi tak dia mati hari-hari kiamat ke lepas-lepas kiamat dia mati? Boleh jadi. Pokoknya moga dia hidup, moga hidup boleh mati. Orang ni tak kena Tuhan, kafir lagi orang ni. Upur lagi. Dia kena hukum sifat Tuhan. Hidup Tuhan apa hukum? Wujub, wajib. Sifat hayat tu wajib, sifat yang wajibah, sifat yang wajib. Apa? Tak terima ternapi, tak boleh nak hilang, nak mati tak ada, tak boleh. Wajib kita i'tikad gitu. Allah hidup dan hidup dia tak terima hilang, tak terima habis, tak binasa. Tu. Mana orang petani kita ni kena Tuhan mati ke tak? Tak mati. Muka cek po lagu ni supaya orang tak erti agama, hanya mengepek dia kalau kita tanya. Hati dia faham tu, dia faham. Lepas Tuhan supaya ngapa aku nak tanya mu? Ngabulan, ngabitang, ngatuk ada. Tuhan supaya ngap mana tiga ni? Bulan, bintang, matahari tu ada. Oh dia kata, Tuhan supaya ngatuk ada, tak kena Tuhan. Tuhan supaya matahari tak kena Tuhan. Orang petani jawab ke mana? Tuhan tak serupa, nak ayat serupa tak leh. Tak ada hak serupa dengan dia tak serupa dengan apa-apa pun. Tu je lah kenal lah tu. Tu kenal Tuhan. Pas panggil apa tak serupa dengan apa-apa tu bahasa Arab. Dia panggil sifat apa? Tahu aku tak erti, aku tak anda. Tak apa, sah email dia pakai. Kalau orang mengaji nak berjangak je, nama dia mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tu berjangak je lah. Tu boleh lecu je tu, tak ada apa. Hari ni mari tak ada pakai lecu serabut dia nampak. Tak ada apa tu. Boleh makan, boleh sapa semua. Penting betul faham dalam tu. Faham betul-betul hak dalam. Lepas tu ada tangan ada kaki tak? Mak Tuhan tangan kaki kok mana dia ada tangan ada kaki, mana jiring lah tu, dia tak benar toko lah tu, kaki lagi tangan bersayak gitu. Tu makhluk bukan Tuhan. Kena Tuhan lah tu, kena Tuhan. Lepas tu mari hak belakang ni dia nak ubah. Tuhan ada kaki, Tuhan ada tangan, Tuhan ada gigi, Tuhan ada lidah, Tuhan ada beti. Tu nak cuba kita, nak test kita tengok mau kena sungguh tak sungguh. Tuhan apa orang bagi Tuhan? Tak tanya. Tuhan apa orang Tuhan? Kan gitu lalu mu tanya aku So ya. Tuhan so. Satu saja. Berapa orang aku nak tanya? Apa orang Tuhan? Satu saja. Tak aku nak tanya apa orang? Kecik anak orang-orang Tuhan bukan orang. Ya sedap dia pun. Kenal lah tu tak apa tu. Apa? Kalau kata Tuhan seorang tak berapa kenal mana lagi tu. Kalau kata Tuhan seorang dia tak berapa kenal mana orang tu. Hak ni hak kena beki sikit. Kena beki sikit buat kita. Hak ni Tuhan seorang aja. Tak boleh. Seorang tak boleh. Sebab seorang tu dia mari dia orang. Apa kita buahnya berapa butir dia mari ada di butir, nya ada butir dia panggil butir. Kalau jenis pahung, buah pahung ada berapa pahung? Dua pahung. Tak ada. Ya kena ya bila tu ya tengok di benda hak penting-penting di situ. Kalau ayat dia panggil apa? Ada berapa apa? Dia panggil ikar. Ikar ya hak penting. Dia panggil ikar 3 ikar. Kalau buah timun dia bila butir. Kalau pahung dia bila pahung.
Kalau orang ya bila orang 3 orang 4 orang, fak kita berapa orang hari ni? 20 orang, 30 orang, 100 orang. Orang-orang ni maknanya benda hak pasal cokoh ada kalau duduk jauh nampak hitam-hitam dia gitu. Hati dia panggil orang, sorang. Pas Tuhan ni dia cokoh tak Tuhan? Ya so, habis tu tak boleh kata sorang. Bila kata sorang Tuhan cokoh, satu cokoh. Tak boleh. Kena kata Allah so saja. Sebab tu lagi tak Melayu wahdaniyah artinya esa. Dia kata gitu. Dia tak kata seorang. Wahdaniyah artinya seorang. Ada. Dia tak kata seorang. Seorang ni terjemah bahasa Arab panggil syaksun. Syakhs. Syaksun ni dia panggil seorang. Seorang. Dia panggil syaksun. Tu baru panggil seorang. Allah bukan syaksun. Allah bukan syakhs. Hadis awak kata la syakhsa aghyaru minallah, ini hadis yang syadzah. Dia panggil hadis yang syadz. Hadis yang betul hak lapan Nabi semua dia panggil riwayat bil makna. Hadis hak betul la ahada aghyaru minallah. Tidak ada satu pun yang lebih cemburu daripada Allah. Bukan la syakhsa, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dak. Itu bagi orang pandai dia gambarlah. Boleh nampak kata nak panggil seorang boleh tak Tuhan? Kalau tanya Tuhan nak panggil Tuhan seorang boleh tak? Jawab tak boleh. Jangan kata Tuhan seorang. Pas nak jawab ke nak? Tuhan Allah satu ataupun esa. Beza pula satu dengan esa tu, beza pula. Kalau esa ni ia tak ada talih nak bilai dah. Benda tak bilai dia panggil esa. Kalau kata satu dia boleh tambah 1, 2, 3. Bila satu dia tambah, dia boleh tambah 2, 3. Allah bukan kata satu pas ada yang kedua dan yang ketiga, tak ada. Sebab tu Allah itu ahad sifat dia. Kalau nak kata satu sahaja, kena tambah sahaja. Sebab tu Allah kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Bila satu Allah iring dengan kata la ilaha illahu, tak ada Tuhan lain pada dia. Dia satu dengan makna sa, bukan satu dengan makna bila dak. Ya satu ada mabda' bagi bila, ada lagi dia yang kedua yang ketiga. Allah tak ada. Mana satu. Begitulah seterusnya di dalam tajuk akidah. Maknanya alhamdulillah orang petani kita banyak kepahal dah dalam akidah. Cuma nak wi berjangok, nak wi dalam hak tepat selit sepik, hal tu yang kita nak belajar tambahnya. Pendeknya nak berkemah, kita nak berkemah, nak tambah wi jadi jangok di dalam bab akidah. Kalau hak basic, hak pentan, hak asas-asas tu kebanyakan kita faham dah, kita faham. Cuba tanya hak tak faham, hak bahasa meski betul mana, hak situ hak pentingnya. Di dalam bab akidah ni hak asas-asas tu mudah kata sifat 20 tu kita belajar belakang dah buat kita siapa semua akidah sifat 20. Orang faham sifat 20 alhamdulillah kemah dah tu akidah betul dah tu. Karena ulama kita ahli sunnah hak belakang ni ambil sifat 20 ni lah sebagai buat asas, sebagai buat sapa akidah kepada orang awam kita, kepada orang umum, orang ramai. Siapa bawa akidah sifat 20, yang berikutnya bila belajar sifat 20 bukan 20 saja. Dia belajar sifat Rasul di situ, belajar hari kiamat ada di dalam belajar sifat 20 tu. Tu makna sempurna alhamdulillah. Lepas tu hak kita kena belajar di dalam akidah tambahannya. Hak jadi nak jadi rosak di dalam akidah, dalil-dalil di dalam akidah, dan hak salah-salah, hak berlaku salah di dalam akidah. Situ hak kita kena belajar tambah lagi nya. Hak tak sapa, dia panggil hak tak sapa, hak orang awam tak boleh nak sapa. Bila orang awam tak boleh terima, kita orang hak kelas mengaji, hak naik tinggi sikit ni, hak tu kita mari nak mengaji, kita nak faham. Contohnya kita kata supaya selalu hamba dah sebut ke, hak dia panggil hak silap-silap.
baik di dalam fiqh, baik di dalam akidah. Kita mari nak betul hak tu lah. Kita betul hak silap-silap tu. Hak tu hak penting. Misalnya kalau di dalam akidah ni, di dalam ilmu usuluddin ni, orang takut kepada COVID, syirik. Orang takut ke bining, syirik. Orang takut ke hatu, syirik. Ada hak lagu tu betul ke tak betul hak tu? Orang takut ke hatu, syirik. Lepas tu setengah penceramah tu takut ke bini, syirik. Lepas tu mari belakang ni takut ke COVID, kodok pakar, katuk muka, tak terbit pergi semaya jemaah, takut ke COVID. Penceramah kata syirik juga. Betul ke tak betul lah gitu. Tu bab akidah tu. Sebab ia hubung kait dengan akidah. Takut ni dia pegang dalam hati. Cuba kita rasa. Demo tak tanya, hamba tanya pula. Tengok pak kita kemah dak. Betul tak takut kepada hatu syirik? Cuba jawab. Takut kau tokong, nak pergi situ takut kau tokong. Syirik tak? Kat sini hak kita tak faham tajuk ni hak kita dak jadi apa dia berkocok. Kadang-kadang betul juga weh. Tu betul juga. Betul juga bila-bila dengan tak pandai. Kalau pandai tak apa, betul juga dia. Faham tahu tak? Tahu aku pun tak pandai juga, tak erti juga. Betul bila-bila tak erti gitu ya. Sebab pening. Nyawa mari baca ayat Quran, baca hadis mau tak apa, mana nampak betul dia dah tu. Ayat Quran ni ya bagi kalau fuak kita baca, kalau hamba baca supaya kata saat ni lah baca nak berjanguk boleh lecu ya, bukan jadi dalil sungguh. Tak pandai nak dalil dengan Quran hadis kita tu, tak pandai. Baca wak lolak, hamba baca tipu demo boleh hamba baca wak tipu demo tak tahu lagu mana hakikat sungguh. Baca wak menipu saja. Kalau orang baca ayat Quran wak dalil sungguh bukan kelas hamba, kena kelas Imam Syafi'i, Imam Nawawi, kelas nung baru baca Quran wak dalil sungguh. Kelas kita ni menego modal demo je, pinjam kereta demo, pas demo tengok kaya ya tu bawa kereta pinjam je, bukan hak sungguh. Bila hak pinjam ni hak dak jadi masalahnya. Hak pinjam ni hak tu duk baca ayat Quran kata takut lain daripada Allah syirik, baca ayat Quran. Tapi orang hak pandai sungguh ayat Quran bersangkut paut dengan takut kepada lain pada Allah ni berapa ayat. Ayat ni makna lagu mana, ayat lagi makna lagu mana. Hak tu yang kena orang alim sungguh tu. Kita dengan pakai jalan dah. Jauh, memang jauh. Hamba boleh royak gitu ya. Demo nak rasa sendiri, demo tak siapa dah hamba rasanya. Hak sungguh demo kena rasa sendiri baru boleh tahu sungguh. Demo boleh rasa, boleh baca sendiri, kita tengok tempat sendiri baru boleh rasa. Payah ilmu nak boleh masak dia bukan supaya menanak 15 minit dak. Tuhan pilih betul nak boleh masak ilmu ni, Tuhan pilih betul-betul lah. Allah pilih orang ni kubui kepada dia. Allah pilih Imam Syafi'i, Allah pilih Imam Ar-Rabi', Allah pilih Imam Al-Muzani, Allah pilih Imamul Haramain, Imamul Ghazali, Abu Ishaq Ash-Shirazi ni Allah orang yang Allah pilih untuk jadi bawa agama dia.
Tu kata al ulama warasatul anbiya, tu waris nabi, orang makan pesaka nabi sungguhnya. Hotu dalal sungguhnya. Kita tolong buat dia ya, tolong tu dalal ni. Tolong sikit-sikit, tolong kata gendai, kata berdebat bobak jadi ya. Nak hidup ya. Kalau tak ada mereka itu, tak ada lah. Tak ada lah agama, habislah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak syirik ni, takut ni, bila kata takut ke hatu syirik tak syirik, kita nak jawab syirik tak boleh, nak kata tak syirik tak boleh. Sebab apa? Sebab dia nak syirik ni, dia kena gopo syirik di dalam bab akidah ni. Dia kena mengaku ketuhanan kepada yang lain daripada Allah, ibadat kepada yang lain daripada Allah. Itu baru syirik. Bangsakan benda-benda mustahil kepada Allah, itu baru syirik. Itu kaedah, kita kena tahu kaedah syirik tu. Sebab tu kata bukan ringan-ringan, bukan ringan. Hak ni hak kita nak belajar sungguhnya, hak jadi pelajaran kita nak jadi bertambah sungguh. Supaya kita berada di atas yakin cerak, mari ribut tupan boh lagu mana pun kita kemah, aku faham. Hak ni duk menari saja, duk main goyah saja. Kita kenal orang main goyah dengan hak sungguh. Kita boleh kenal kalau kita faham betul-betul sungguh. Kalau itu takut kepada tu, ya ada berapa jenis takut. Ya kena tengok situ. Kalau tak apa, boleh kita hukum terus. Hatu payah nak misah. Kita misah takut bining lah mudah. Takut bining ya ada berapa takut. Ya ke 2 ke 3 ke berapa takut. Dia bukan takut bining, bukan juga. Sebab apa mu tak bining seorang lagi? Tanya, sebab takut bining. Takut goponya dia. Kena tanya situ lagi. Nak tanya syirik tak syirik, takut bining, kena tanya sebab apa mu takut apa dia. Jawabnya takut dia mengepek buih mulut. Yang kedua, bini ku bakai, kelipar pisah dia nya tikai sungguh. Aku takut nyemain koseknya anak banyak dah, minta suruh cerah pada aku, cerah anak banyak, cara anak takut ya banyak lagi kan. Takut maka takut lagu tu jadi syirik dah. Pai takut lagu nak jadi syiriknya. Ya takut ya ada 2 hak, takut adi, takut hak biasa dia panggil. Hak lagu tu dia panggil takut biasa. Supaya kita nak litah batah. Kereta duk rung-rung, aku takut nak litah. Syirik dah. Hak tu takut biasa dia panggil. Takut dengan jalan ilmu adab, kaedah adab, litah hak ni mapoh. Adab mati tepuh di kereta. Takut hak adab gitu tak apa, tak salah. Hak tu disuruh kita jaga hak tu. Lepas tu takut hak jadi syirik, takut yang dinama takut ibadah, takut ibadat. Takut hak jadi ibadat tu baru jadi syirik. Takut ke hatu? Takut apa? Takutnya kocok pohon kayu buat balik tak aku tak boleh. Takutnya wak nampak kita bosan, aku takut tak boleh tengok lagu tu. Itu dia panggil takut biasa hak tu. Tak jadi syirik. Takut ke hatu, takut atas jalan ibadat. Tu syirik. Ibadat kepada lain daripada Allah. Sembah. Takut hak nama sembah kepada lain daripada Allah. Pas lagu mana takut hak ibadat?
Cuba jawab sikit. Nak kemah ni, nak kemah. Sebab apa? Hak ni baru boleh kita nampak ajaran hak orang mengaku salafiyah ni, ajaran dia salah, sini tempat dia salah. Pak salah besar. Duk hukum orang pergi berdoa di kubur syirik, orang tawasul syirik ni, buku yang tak faham, tak pandai bagi. Ibadat dengan bukan ibadat ni dia tak pandai bagi. Orang-orang hak tak pandai bagi hak ni takut kau kawit syirik. Takut kau kawit atau Tuhan belaka. Tuhan semua pada takut apa? Syirik kau dak takut kawit dia. Nyoba kerana tak faham di dalam bab syirik, tak faham bab ibadat. Takut yang jadi ibadat, takut yang jadi kita tu nama sembah lain pada Allah, iaitu kita takut di atas nama bangsa kepada benda hak kita takut tu dia bersifat dengan ketuhanan. Hak tu baru jadi ibadat, hak tu baru jadi syirik. Banyak tu pun bahasa tak masuk lagi tu. Turun tahu-tahu ya, tak turun pas lubuk lagi tu. Nak turun lubuk lagi, pas dalam lagi, kemas lagi. Takut hak kata kita bangsa kepada orang benda hak kita takut tu dia bersifat dengan ketuhanan. Kita takut ke hatu kerana hatu ni Tuhan. Aku takut ke bini sebab apa? Bini aku Tuhan. Tu syirik. Ada orang takut bini kata bini Tuhan. Kalau semata-mata takut syirik, for hari ni banyak syirik. Baki bini dua orang ada berapa lah ramai-ramai ni? Tak sah tiga, hak dua dia dah. Boleh tak 5 orang tak tahu? Bukan tak ada, hamba kenal hak ada ni. Ada. Hak tu ya tak syirik ya. Banyak ke syirik dah. Sebab dia tak kata bini dia Tuhan. Ada orang Melayu kata bini dia Tuhan? Ada. Apa makna kata Tuhan? Aku takut ke hatu sebab hatu Tuhan. Hatu bersifat dengan sifat ketuhanan. Tak sifat semua, tak apa, sifat setengah-setengah, sifat Tuhan. Sifat Allah, hak kita mengaji sifat Allah. Apa? Hatu ni dia kuasa mutlak. Dia kuasa buat semua perkara. Ikut dia. Kalau dia nak aku mati, matilah aku. Tak kena masuk Tuhan dah. Kalau dia nak pulah tekak, dia pulah tekak. Kalau dia nak aku majar, tak boleh rezeki lah. Bukan Tuhan dah, dia lah. Dia dah boleh buat hak dia nak buat. Itu baru takut ke hatu, nama jadi ibadat. Itu baru syirik. Takut kau bini. Aku kalau bini seorang lagi kau, bini aku matilah. Kalau dia nak aku hidup lah. Kalau dia nak aku boleh makan lah. Kalau dia tak boleh makan, matilah aku. Takut lagu tu baru syirik. Ada orang Melayu takut lagu tu? Tak ada. Orang Melayu petani tak ada. Ada orang Melayu petani kata hatu tu Tuhan? Ada. Bangsa sifat kuasa kepada hatu boleh buat segala-gala. Boleh dia nak buat lagu mana tak kena masuk Tuhan. Ada. Kali dia kata hatu boleh pulah putih kota pun. Ada kita budak-budak dah ajar hatu tu pulah putih kota. Boleh pulah, bukan kita kata hatu boleh dah. Allah beri kuasa pada dia supaya kita boleh kerak kayu ke? Kita kata kita tak boleh kerak kayu. Boleh tak kita? Boleh. Tapi dengan kekuasaan Allah, biiznillah. Hatu boleh nak kacau kita biiznillah, bukan dia Tuhan, dia biiznillah. Ya ada kekuasaan hak Tuhan beri supaya dengan lembu. Ada kuasa dia. Ada tak kuasa lembu? Ada kuasa dia. Anjing ada hak kuasa dia. Kita takut tak ke anjing? Takut? Ya ada kuasa dia. Hatu ada kuasa dia. Kita takut hak Tuhan beri kuasa pada dia. Kita tak nampak Tuhan beri kuasa apa ke hatu ni. Lama kot nyawi kuasa besar pada kita tak kena hatu. Lepas tu kita takut dia kita kena hatu, tak apa. Hatu dia tak ada kuasa lebih pada kita, benar kita lagi. Kalau hajak kocah benar kita dengan hatu. Cuma kita letih duk kacau angin tu ya, boba letih tu. Tak benar dia. Dia lemah pada kita hatu kalau kita kena hatu. Ada orang
saing hamba tu. Gocoh ngah tu. Gocoh. Letih, gocoh nyo gatal pok dia mari gatal. Gatal pun tak gerak benar kita hak sungguh, benar kita. Cuma kita hawa khoya banyak. Kita di khoya banyak hatu ni tak boleh main dengan dia. Nyo cekek tekak. Dia tak boleh. Kali dia boleh mati banyak dah pok kita. Kalau hatu tu kuasa pada kita, nyo pecek putih kotor habis dah pok kita. Percaya kata aku Tuhan. Habis pok kita. Dia tak boleh buat apa perkara, tak boleh buat apa perkara dia tak kuasa tu. Benar kita dengan dia. Cuma dia pandai menipu. Hak tu hak dia sungguh hak dia. Nya kuat hati kita buat lolek sekali. Hak tu dia kerja dia sungguh tu. Sebab tu takut ke hatu tak jadi syirik kalau bukan di atas dasar kata dia Tuhan. Takut bukan ibadat. Takut kau covid tak jadi syirik. Wajib takut pula dah, bukan kata syirik. Wajib takut di dalam kaedah fiqh. Hukum syarak wajib takut. Apa wajib takut? Kena jaga, kena beringat. Jangan pergi. Kalau pergi berdosa kita, tempat covid, tempat orang kata bahaya ada covid, kita pergi. Lepas tu berdosa pula. Nabi larang bila mendengar taun di satu tempat, jangan kamu masuk ke tempat tu. Nabi larang jangan pergi. Nak tunai perintah Nabi tu jadi syirik kan? Turut ajaran Nabi, turut ajaran syariat, tak syirik kan? Tak syirik. Serah tu serah pun tak boleh, dia kena pakai adat, tak boleh. Serah mata tak kena. Ya syariat dia ada hak ni, hak jadi fokus dia panggil, jadi hak jadi lak tuan laknya syariat dia. Misal nak dia mau nampak misal sok mudah dia mau misal dah kita ada rumah 3 lapis. Duk lapis yang ketiga kita nak turun ke bawah, ya ada 2 jalan. Satu jalan hak lambat, kita turun kok tangga. Lambat siapa? So lagi jalan hak cepat. Kita turun kok pintu natas. Tu jalan hak cepat. Lepas tu kita nak terjun ke pintu natas, apa kita tawakal pada Allah. Kalau Allah nak mampuhlah aku. Tak mampu pun tak apa, terjun kok tu. Apa hukum? Haram, tak boleh. Walau hati kata tawakal tu ala Allah sekalipun tak boleh berdosa. Dia panggil mencapakkan diri di dalam binasa. Syariat haram capak diri dalam binasa. Sungguh akidah kita Allah nak binasa, Allah tak binasa, tak binasa. Hak tu akidah. Ni sebuah praktikal, ni sebuah buat amaliyat ni tak boleh haram. Kalau yang kita mampu sungguh hukum serupa kita bunuh orang dah. Bukan bunuh kita saja dah, kita bunuh kita pun bunuh orang serupa ya, hukum serupa ya, berdosa dia. Masuklah dosa besar sama-sama ya. Dia panggil qatilun nafs, pembunuh diri, pembunuh diri sendiri, diri orang lain jelah, hukum serupa. Cumanya bila kita bunuh kita tak kena bayar utang, tak kena bayar ya. Nak bayar siapa lagi? Tu. Kalau bunuh orang kena bayar 100 ekor utang, bunuh orang jatuh 100 ekor utang. Tu ya beza. Dosa besar sama. Tidak situ. Begitulah kalau tepat ta'un, tepat covid, kita kata aku nak serah Tuhan, aku percaya Tuhan, aku nak pergi tempat ni, tak apa. Itu berdosa nama dia. Dosa, tak boleh. Salah dengan hukum syariat nama dia. Tu di dalam bab ni kita kena apa makna ibadat, mana ibadat. Kalau berdoa di kubur, nama ibadat pada Tuhan kepada lain pada Allah dah. Kalau ibadat lain pada Allah, nama syirik. Kalau bukan ibadat lain pada Allah, tak syirik. Orang-orang yang mengaku salafi ni, dia kata fak pergi berdoa di kubur, kita rajin ziarah kubur ni, dia panggil kubur rijin. Fak syirik dengan sebab pergi berdoa di kubur, dia panggil. Syirik semua kita. Pas kita kenalnya, orang pergi berdoa di kubur, dia berdoa lagu mana? Kalau hak mati tu Pak Cik Lah, wahai Tuhan aku Pak Cik Lah, mintalah memberi rezeki yang banyak pada aku, gitu. Tak ada. Tinggi-tinggi kita, ya Allah, dengan berkat Pak Cik Lah ni, dengan solahnya, baiknya Pak Cik Lah ni, Pak Cik Lah ni aku sangka kata dia walimu, orang walimu. Dengan berkat dia minta memberi kepada aku pergi. Itu yang panggil tawassul lagu tu.
Hak tu bukan ibadat kepada Pak lah, ibadat pada Allah. Hak tu tak syirik. Ijma' ulama hak tu harus sunat berdoa dengan tawasul, ijma' ulama. Tak ada syirik. Sebab nyagi hukum syirik tu kerana salah di makna dipaham makna ibadat tadi tu. Dia faham bila kata panggil doa minta lain pada Allah, dia panggil ibadat kepada lain pada Allah terus. Misal kata ya Rasulullah, kata begitu tu nama dia ibadat kepada Rasulullah dah, syirik dah. Tu tepat salah. Sedangkan panggil ni dia ada banyak panggil. Ada panggil ibadat. Kalau kita panggil orang hak kita kata dia Tuhan, jadi ibadat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tu ibadat. Kalau kita panggil Ya Aminah, Ya Fatimah, hak tu tak jadi ibadat. Sebab apa? Kita tak mengaku kata Fatimah Tuhan. Kita panggil dia nak suruh menanak, kita panggil dia nak suruh buh nasi, hak tu tak apa. Hak tu tak panggil ibadah. Itu dia tak beza. Hak ni hamba kata salah satu daripada punca salah kita tak pandai baca. Benda dua kita baca kata satu, benda tiga kita baca kata dua, kata sa. Tu punca bagi salahnya. Berak panggil ya Rasulullah, ya ada berapa? Takut ke hatu ada berapa? Ya ada banyak takut. Yang kita kata sa, ya takut ni ibadat. Tu salah. Padahal takut lagu ni ibadat, takut lagu ni bukan ibadat. Tu benda dua yang kita baca salah. Doa lepas maya Nabi tak buat, tiap-tiap Nabi tak buat, bid'ah dalalah. Ya hukum sah. Padahalnya berdoa lepas maya, tak berdoa pun tak apa, berdoa pun boleh, benda dua. Tiba yang kita kata sah, itu salah. Benda dua yang mata je nampak sah. Punca daripada silap kaedah, silap takrif, silap definisi nama dia. Silap erti tu. Apa arti ibadat? Apa arti bid'ah? Apa arti ilah? Apa arti Rabb? Ni ya punca-punca dia tak faham sini tempat jadi salah tu. Sebab tu orang-orang Salafi, orang Wahabi ni dia bagi tauhid akidah kepada tiga. Akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kerana dia faham makna ilah, makna Rabb ni tak kena. Silap. Bukan cuba baca. Di dalam satu fahaman orang dia Muhammad Abdul Wahab sendiri pun supa. Lepas tu cucu Muhammad Abdul Wahab sendiri pun syarah di dalam bab ni. Lepas tu mari hak belakang ni orang-orang alim hak di Saudi, tafsir ulama kita, dia kata makna la ilaha illallah misalnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar fil wujud. Takdir, ya takdir khabar. La tu dengan kata fil wujud. La ilaha fil wujud. Tidak ada Tuhan hak disembah dengan sebenar fil wujud, hak ada sungguh ni. Illallah, malaikat Allah. Dia taklid, dia komen, dia jawab, dia kata kan tak betul huraian tu. Tak kena. Nak ayat kata silap di dalam, nak boleh jadi silap. Kita kalau kita sepitah lalu baik kita orang petani, kena tak kalau hurai lagu tu? Kena tak? Hak kita duk ngaji kena tak? Kena tak? Kau tak berani metal lah kau lain tak berani. Lah tidak ada dah. Hak tu hak kita duk bawanya. Tak ada. Hak tu hak kena dah. Tapi nya mari di puak Salafi ni tak kena. Tak betul. Sebab apa? Sebab Tuhan hak ada ni banyak, bukan Allah saja. Tokong pun Tuhan, matahari pun Tuhan, hatu pun Tuhan, malaikat pun Tuhan, Isa pun Tuhan, Uzair pun Tuhan. Hak sembah lain pada Allah ni dia panggil Tuhan belaka.
Pak kata tidak ada Tuhan fil wujud hak ada ni malaikat Allah tak kenalah sebab Allah pun Tuhan, Takum pun Tuhan, Hatu pun Tuhan. Sebab ilah tu ke apa? Ilah tu iaitu al-ma'bud, yang disembah bihaqqin amla, sembah kena sungguh ke tak kena sungguh tak kira, asalkan benda yang disembah dia panggil ilah lah, dia panggil ilah. Betul tak dia? Kena tak? Kalau hamba jadi dia tu, hamba nak suruh lagu tu, dia mau rasa nampak tak? Rasa nampak juga. Tu nak ayat kita. Nak ayat kita orang kampung kena tipu lah. Kalau tok guru nak menipu, boleh menipu lah. Kita nak ambil mana alat ukur tak ada. Ni hamba kata kita alhamdulillah Tuhan atas ajaran yang benar siapa kita. Kalau atas ajaran hak buruk, ajaran hak palsu, kita palsu, bawa hak palsu lah kita. Sebab kita tak ada tali ukur, tak ada kilo nak buat timbang. Hak ni benar, hak ni betul, hak ni salah. Sebab itulah kita bila klik nak tidur, alhamdulillah fikir Allah aku mujulah. Tuhan tunjuk bimbing letak di tempat hak jalan betul, temung dengan benar betul. Hak tu lah. Hamba ada bila dak fikir hari ni, bos apa situ Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hamba syukur sungguh pada Tuhan. Sebab apa? Kalau ngarainya hamba dengan orang kita tak temung benar-benar, tak temung. Semua orang dak cari benar-benar belaka, temung tak? Faham tak? Buat kita apa orang ni, pojokoh ni, orang petani ni ya Tuhan beri temung benar-benar. Orang Melayu alhamdulillah. Sungguh. Tuhan tunjuk hatta lorong. Apa tengok hari ni hatta mari sini misalnya. Betul lah hamba ni betul lagi bawa benar-benar, dia mau mari bertemu. Ni taufik nama dia, ni taufik, nyawi bertemu dengan benar-benar. Benar-benar duduk sini kita mari jumpa. Dia mau duduk lalu kat atas batas tak masuk ke rong pergi berat, tak lalu tak masuk, tak bertemu dia cari tak jumpa. Ni kata kita orang nak sebaik temu dengan ajaran benar, dia panggil Tuhan bertemu betul-betul kita. Syukur pada Allah banyak-banyak. Bila Tuhan bertemu dah, kita syukur pada dia lah. Alhamdulillah. Boleh pakai dinasti kalau ada sekarang. Ya. Tu di antara apa? Hak boleh amal setuhnya tajuk akidah. Maknanya kita kena faham bab syirik. Jangan gaduh hukum kata orang syirik. Orang pergi berdoa di kubur syirik, orang minta tolong orang lain syirik, takut kalau lain pada Allah syirik. Tak kena. Bukan syirik mutlakan, ada tafsir, dia panggil ada tafsir. Lepas tu laginya kita kata, hamba kata patut juga di dalam bab akidah ni cuba kita kemas sekali lagi, ulang klik sekali lagi tentang pengertian makna Tuhan. Kita kemas hak ni. Hamba rasa hak ni hak kena kita tengah pula lah, kita mari belajar pula lah. Sebab jarang kita nak sebut, jarang kita tak sebut mana. Bila kita tengok di dalam hadis, di dalam Quran, hak ulama kita duk bahas, jadi Tuhan ni bahasa Melayu diterjemah di dalam bahasa Arab dalam Quran hadis. Tuhan ni dia ada dua perkataan, dua lafaz. Satunya lafaz ilah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Yang kedua lafaz rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbil alamin. Tuhan tu rabbi, Tuhan bagi sekian alam. Dia rabb. Hubungnya ilah dengan rabb, apa makna dia hak sungguh makna ilah, apa makna rabb hak sungguh lagu mana. Ni hak patut kita cuba kita faham, cerah hak ni. Kita nampak benda-benda hak apa hak dok jadi gelecoh silap, kita boleh nampak. Bila Allah guna ilah, apa kehendak dia ilah? Sebab tadi kita ahli sunnah wal jamaah dan ulama kita ahli sunnah wal jamaah dan ulama Islam boleh kata 99% ilah tu mana Tuhan yang disembah dengan sebenar, Tuhan hak sembah dia kena sengoti, Tuhan hak sungguh.
Mari diajari hak sesat ni. Asal kau Tuhan ya, asal hak disembah. Kena tak kena pun dia panggil Tuhan belaka. Ha tu. Ni kita boleh nampak sini. Boleh nampak kata nampak kata salah hak tu, tak betul. Kata ilah Tuhan ni yang Tuhan hak terjemah pada ilah ataupun makna ilah ni Tuhan asal yang disembah, asal orang taat pada dia, asal benar orang ibadat kepada dia, sama ada betul tak kira, dia panggil Tuhan lah, panggil ilah. Itu tak betul di dalam agama, tak kena tu. Ada hujah-hujah dia, kena tengok hujah dia lah, kena tengok dalil-dalil dia pula, baru kita kemah. Kalau royak saja tak kemah, royak saja tak ada hujah. Kalau royak saja hamba royak hamba tahu orang tu hak babol dia nak royak hak dia. Banyak tu ya. Hak sebenar tak boleh, jangan hitam kepada hamba ni. Alhamdulillah, ambil hak moda-moda hak ulama itulah. Hak ulama kita ahli sunnah, hak ulama kita buat kajian dengan cara halus detail. Tu amo mari bersapa. Kalau dengan hak amba sendiri pada kata adalah tak boleh. Amba tak boleh sama sekali nak reka, nak buat sendiri, nak baca fikir sendiri, tak boleh. Bukan tarah ulama kita sendiri pun. Ya tak ada, kita kena faham lah. Kena ada lah hati kita. Dia mau kena percaya ni, amo nak suruh percaya. Ulama dia tak bercakap dengan hawa nafsu, tak ada. Semua hak dia bercakap dengan hujah, dengan dalil. Hak ulama sungguh. Cuba baca Imam Syafi'i kita. Dia tak royak satu hukum, malaikat lepas pada hukum baca kitab Dalilnya kerana Rasulullah, kerana Allah kata, kerana Rasulullah, kerana sahabat. Setiap hukum dalil Quran, hadis, sahabat, ijma' semua tak ada. Dia tak berkecek dengan hawa nafsu, tak ada. Semacam Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dia tak bercakap malaikat dengan wahyu. Ulama dia tak bercakap malaikat dengan ilmu, malaikat dengan hujah dan dalil. Cuma hujah dalil tu kadang dia royak kita, kadang dia tak royak kita ya ulama. Sebab tu kita hak bukan ulama ni siapa hak dia ya. Cerak. Ulama tak ada rekah dia buat hukum haram ni, hak ni hak aku nampak, hak ni aku berasa lagu ni, hak aku nak kata lagu ni, tak ada. Sebab tu dia tak boleh bertawar. Dia nak bertawar dengan tok guru tak boleh. Baba, hak ni ada tok guru kata haram, ni tak apa kata halal Boleh tak? Lepas tu hamba nak pergi kau baba boleh 1000 kau. Tak boleh. Ada, bapa tak boleh buat, Kalau hak haram tetap haram. Malaikat hak tok guru tu kata tak kena, hak tu tak apa. Kalau kata kena tak boleh bertawar dah. Lagu tu lah. Harga dia 1000, tak ada. Beli biksi ni bukan beli kedai rocek ni. Tak boleh bertawar dah. Agama dia tak boleh bertawar dengan tok guru. Tok guru tak boleh bui bertawar. Orang dia buat cerita kata boleh ikan besar tu, kita tanya tok guru. Tok guru tengok kata ai haram ni. Bawa gaya tak tamat kau halal nak bagi kau tok guru sikit. Tengok kitab lain pula halal ada hak tu cerita wak lolok tu nak wilam ngatuk ya, bukan hak sungguh, tak ada. Kalau lagu tu sungguh bukan tok guru, hak tu tok karu ya, hak tu tok mengaruk, hak tu bukan hak sungguh tak ada, lagu tu tak ada. Hak haram halal tetap dia tak boleh. Bila orang buat kenda-kenda boleh. Ini orang panggil tok guru neraka, hak lagu tu boleh dibeli dia panggil. Kalau orang duit dia tak apa, sorang putih halal, risuah halal, tu kena. Bawa tak boleh dia, risuah ni makan duit, kau tu pula bawa dia tak boleh. Rio kalau dia tak boleh. Hak lagu tu tok guru kena beli dia panggil. Hak tu bukan tok guru, bukan tok guru, bukan ahlillah. Hak tu bukan ulama, hak tu bukan ulama, bukan. Ulama tak ada. Ulama tetap satu saja. InsyaAllah lah kita di perjumpaan kali yang kedua, kali lain InsyaAllah kita buat cedek tajuknya nak memperkenalkan ilah dengan Rabb. InsyaAllah ta'ala kita ambil masa 2 jam untuk kenal tu, InsyaAllah ta'ala.
Siapakah ilah, siapakah Rabb, apa makna ilah yang sebenar, apakah makna Rabb yang sebenar. Yang diterjemah dalam bahasa Melayu, Tuhan tu hak mana, Rabb ke ilah. Ini kita cuba halusi klik semula tu, insya-Allah taala. Untuk hari ininya, kalau ada soalan lagi, boleh. Lah ni pukul 11.44. Sebelum daripada tu, nak demo minta sikit, kebetulan kampung Asamba ni di Kuala Teraja, dia nak buat kutip duit buat pulut tadika, nak buat sekolah tempat belajar budak tadika sikit, pada hari Senin ni Rabiul Awal tempat 3 bulan Tular. Lepas tu dia nak minta suruh hamba tolong goyak lah. Lepas tu dia nak atur sapu hari ni lalu lah. Lepas tu dia mau nak wih hari ni lalu, kau nak wih bila tu ikut klik taruh rumah pun ikut lah. Dia nak minta buat khairat tadika lah, mudah kampung Kuala Teraja ni, nak buat Kuala Teraja. Tu dia pokok dia ada mari hari ni lah, nak atur sapu pokok kita. Kalau ada soalan, kalau tak ada, bawa saya cukup banyak ni lah. Cucu kita. Ya panggil cucu tiri. Cucu tiri, nisbah dengan kita panggil, orang kampung panggil cucu tiri. Maka kita kena tengok ya asal kaedahnya cucu tiri pada syarak tu tak batal wuduk. Setuh dengan kita tak kena belapik lah tangannya, tak batal wuduk. Mana kalau kita kecek pekah, dia panggil mahram, tak sah nikah dengan kita. Cucu tiri pada syarak. Hujung tu penting dia. Gapa hujung? Perak. Pada syarak tu. Khotuh tu. Jangan ambil kepala saja. Kadang kita tak ada hujung tu, tak kena. Pada syarak tu yang penting. Mana cucu tiri hak pada syarak panggil cucu tiri. Kalaulah kita panggil cucu tiri, syarak tak panggil cucu tiri, hak tu mahram, tu bukan mahram, hak tu ajnabi, orang luar. Hak tu batal wuduk, hak tu sah nikah. Ya kena tengok cucu tiri ya ada dua pula. Dua kalau pada syarak sah ya. Pada syarak cerak. Kalau kita nak tahu dia, kita baca dalam surah An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum, siapa kepada Tuhan kata wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Khaning hak anak tiri pada syarak nama dia. Anak tiri pada syarak dikait diharam di atas kamu jadi mahram, mutalih nikah. Ibu-ibu kamu talih dan anak-anak tiri kamu. Waraba ibukum, anak tiri allati fi hujurikum, anak tiri haduk dalam ribamu. Anak tiri min nisaikum, daripada binimu. Binimu pula allati dakhaltum bihinna, hak mung jima dia. Anak tiri iaitu anak binimu. Bini tu pun kena kait pula hak mung jima dia. Kalau bini saja tak lawegu tak apa, tak panggil anak tiri pada syarak. Anak tiri pada syarak kena anak bini, hak kita jima dia, hak tok laki tu jima dia. Tu baru anak tiri pada syarak. Kama dia anak tiri tu jadi mahram. Anak tiri kita pula pergi belaki, boleh anak nama cucu tiri kita pada syarak mahram. Cucu pula pergi belaki pula boleh cicit mahram, terus sampai kiamat lah. Kalau kita lama mati ke sampai kiamat, nama mahram tak boleh menikah dengan kita. Anak tiri, cucu tiri, cicit tiri terus pergi sampai. Kama dia hak masalah kita ni, hak tanya ni masalah anak kita.
Bini ada anak tiri, boleh anak tiri, bini dia tu ada anak tiri. Tak ada? Ada anak tiri, nama dia nisbah dengan kita, cucu kita lah, cucu tiri lah. Tak ada? Sebab apa? Anak kita, pas dia ada anak tiri, nama cucu tiri kita lah. Nisbah kita panggil, tapi syarat panggil anak tiri ke tak? Situ. Nama cucu tiri ke tak tu? Nama cucu tiri ke tak? Lepas tu bini anak kita tu nama anak tiri kita tak? Situ nak panggil cucu tiri pada syarat kena bini dia tu nama cucu, nama anak tiri kita. Pas nama anak tiri ke tak? Bini anak kita tu nama anak tiri kita tak? Nak panggil kok mana kita biasa jimak bila mak dia tok tua anak kita tu, kita biasa menikah tak? Tak biasa menikah, tak kenal pun. Apa? Bila anak dia jadi cucu tiri kita, tak jadi cucu tiri kita pada syarat panggil kapun ni panggil cucu tiri lah. Sebab tu cucu tiri ada dua. Ada cucu tiri benar, hak tu jadi mahram, hak tu tak batal wuduk. Ada cucu tiri sabit lah. Cucu tiri sabit iaitu bini anak kita tu ada anak tiri. Anak tiri anak kita tu tak jadi gana dengan kita. Tak ada anak, tak panggil cucu tiri kita dak lah. Sebab ya bukan anak bini kita dak. Bukan anak bini kita tu. Nak jadi anak tiri ya kena anak bini kita. Pas cucu tiri anak bagi anak bini kita tu pula. Hak ni yang jadi cucu lalu dah, anak tiri tak ada, cucu tiri lalu. Tak orang panggil tak jadi mahram. Aku pening weh. Aku pening tak apa pakai hak ambo raya tu. Dia mudah ya hak tu ngopong. Betul kata hak betina tu kita jimak mak dia kedak, ya duduk situ ya. Jadi bini kita kedak, biasa jimak kedak dengan jalan nikah ke ataupun tak nikah pun tak apa. Kok mana pula? Jimat dengan syubhah yang pergi bertukar. Bertukar rasuk duduk dalam gelak kok mana tahu yang pergi bertukar. Tak apa juga. Hati dia sabit juga. Tu tak kira lah tak ada tu, tak buat hukum fiqh saja ya. Kalau pergi Mekah zaman dulu yang bertukar sungguh. Ada hak bertukar, ada hak bertukar. Macam-macam lah. Kalau kita tak jimat mak dia bukan anak tiri, cucu pula bukan cucu tiri, hak tu tak jadi mahram, jadi orang luar, batal wudu. Wallahu alam. Dia menikah saja. Dia menikah saja dengan seorang perempuan tu. Orang perempuan tu ada anak 2-3 orang. Lepas tu tak ada jimat perkara. Ya, kalau lagu tu dia tak lawan mana dengan mak, dia cerai mak mai anak pula boleh. Takut nak lawan ke? Ni kebah-kebah airnya bang lain sikit ke? Nyala naik semangat. Tak apa boleh. Selama mana tak jimat mak boleh nak mai anak pula. Ya jimat tu baru jadi anak tiri. Pasal lagi ada juga hak berlaku silap. Anak tiri ni kena hak bini tu ada anak dah. Lepas tu kalau masa kita bini dengan dia sama muda boleh anak dengan kita. Kau tak boleh anak dengan kita, duduk dengan kita tu duduk bergaul sepak orang ramai jimat dah. Lepas ada tu tak baik dengan kita, yang pergi balah kita bercerai je pergi belaki lain. Bila pergi belaki lain boleh anak. Nama anak tiri ke dak tu? Batal air semaya ke tak? Kita back kampung kita tanya batal air semaya. Back pekah tanya mahram ke tak? Tu baru kena dengan pekah. Orang haram nikah ke tak tu? Tu setengah-setengah orang dia kata hak tu tak panggil anak tiri. Kerana anak tiri ni dia nak kena hak ada dah. Kita boleh bini tu dia ada anak dah. Bila kita boleh tu dia tak ada anak lagi, jadi belaki lain tu boleh anak, tak panggil anak tiri kita lah. Dak, asalkan kita jimak dia, bila jadi boleh lepas pada kita tu pun nama anak tiri kita juga. Tak boleh nak menikah lama pergi cari-cari bertemu ambil hak tu tak boleh. Mahram hak tu, mahram. Hak dulu pada kita pun jadi anak tiri, hak lepas pada kita pun anak tiri. Asalkan kita jimak
allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau mu tak jima tak apa. Wallahu a'lam. Cukup dah. Pukul 12 5 minit sikit lagi 6 minit. Kita cukuplah banyak ni dulu. Apa hak mau boleh siapa tu hak molek itu taufik dan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hak salah-salah silap hak kekurangan tu maklumlah daripada kelemahan daripada diri hamba sebagai hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang dinama dengan manusia ni bersifat dengan dhaif. Sama-sama kita harap Allah Subhanahu wa taala pimpin kita kepada jalan yang boleh sapa kita kepada syurga dia lah. Gitu kita harap. Doa sama-sama kita doa, ya Allah bimbingkanlah kami, bawakanlah kami, berikanlah kepada kami perkara-perkara yang boleh menyampaikan kami kepada rahmat Engkau, kepada syurga Engkau ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi rahmatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب